Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kami ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para isteri dan keluarga baginda, para sahabat, seterusnya golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek sirah tahun 6 kali ini, insya-Allah kita akan belajar tajuk peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada tahun ke-10 Hijrah. Semenjak daripada pembukaan Kota Mekah, itu pada tahun 8 Hijrah, semakin ramai orang-orang Arab memeluk Islam. Dan kemudian setelah pembukaan Mekah itu dan beberapa siri peperangan yang telah dimenangi juga oleh orang-orang Islam, antaranya perang Hunain dengan perang Tabuk. Bila peperangan ini juga dimenangi oleh orang Islam, maka semakin ramailah yang tertarik kepada agama Islam ini. Tetapi masih terdapat orang Arab yang terletak jauh daripada Mekah dan Madinah, contohnya yang negeri yang paling jauh ke selatan Mekah dan Madinah, itu negeri Yaman. Masih ramai yang belum menerima Islam, maka Rasulullah mengutus sahabat baginda untuk menyampaikan dakwah di sana. Antaranya ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bersama 300, lebih kurang 300 orang sahabat penunggang kuda, Rasulullah kirim kepada kabilah Mazhij di Yaman, salah satu kabilah yang ada di Yaman. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu supaya mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Jika mereka mahu terima, ajar pula mereka cara untuk menunaikan solat. Rasulullah pesan setakat itu saja. Tidak perlu ajar banyak-banyak lagi, sebab mereka baru nak mengenali Islam kan. Kalau diajar sekaligus semua segala ibadah, takut mereka menolak Islam pula. Dan Rasulullah juga pesan jangan perangi mereka kecuali jika mereka yang memulakan dahulu. Dan kebetulan bila sampai saja Sayyidina Ali kepada kabilah Mazhij di Yaman ini dan menyampaikan dakwah kepada mereka, ternyata mereka menolak. Mereka menolak dengan kekerasan, antaranya mereka memanah dan membaling batu ke arah pasukan Sayyidina Ali ini. Maka Sayyidina Ali dan pasukannya bertindak balas, sehingga akhirnya kabilah Mazhij tidak dapat bertahan. Bila mereka kalah, mereka pun tunduk kepada Islam, mereka pun memeluk Islam. Pada tahun yang sama, itu tahun ke-10 Hijrah, selain daripada Sayyidina Ali, Rasulullah juga mengutus Muaz bin Jabal dan Abu Musa Ash'ari ke negeri Yaman radhiyallahu anhuma. Rasulullah hantar Muaz bin Jabal ke sebelah utara Yaman, Abu Musa Ash'ari ke sebelah selatan Yaman. Asalnya mereka berdua ni bergerak seiring, tapi bila sampai satu persimpangan mereka pun berpisah. Cumanya Sayyidina Muaz bin Jabal ni duduk lebih lama di Yaman, tapi Abu Musa Ash'ari hanya beberapa bulan je. Sebab Abu Musa Ash'ari ni nanti dia akan sempat menunaikan menunaikan haji bersama Rasulullah, tapi Muaz bin Jabal tak sempat. Okey. Dan Rasulullah berpesan sebelum Rasulullah lepaskan mereka pergi ke Yaman tu, Rasulullah pesan kepada mereka, hendaklah kamu memudahkan dan jangan menyusahkan. Sebab takut nanti kalau dipayahkan ajaran agama Islam ni orang tak mau terima. So mudahkan dan pergemarkan, jangan membencikan. Buat dahulukan dengan apa yang boleh yang mereka suka. Jangan sampai apa yang kita nak sampai kepada mereka atau apa yang kita nak ajarkan kepada mereka tu mereka tak suka, akhirnya mereka menjauhi agama Islam ni. Lepas tu Rasulullah pesan lagi, hai Muaz, kamu akan mendatangi ahli kitab, sebab orang Yaman ni orang Nasrani. Apabila kamu telah menemui mereka, serulah mereka untuk mengakui bahawa dari Tuhan selain Allah. Disuruh ajar mengucap. Jika mereka mematuhimu, ajarlah mereka pula solat 5 waktu. Kalau dah mereka mahu masuk Islam, ajar pula solat 5 waktu. Dan kalau setelah mereka dapat melakukan solat 5 waktu itu dengan baik, ajar pula beritahu mereka bahawa mereka wajib mengeluarkan zakat. So zakat ni apa dia? Beritahu, jelaskan kepada mereka bahawa zakat ni kita ambil duit daripada orang-orang yang mampu di kalangan mereka, untuk diberi kepada orang fakir miskin di kalangan mereka. Beri penjelasan macam tu supaya mereka mudah terima. Kenapa nak keluar duit kan? So kena beri penerangan. Okey, kemudian Rasulullah pesan ini sebagai warning, takutilah akan doa orang yang teraniaya. Maknanya Rasulullah pesan jangan menganiaya mereka, takutilah doa orang yang teraniaya, kerana sesungguhnya tidak ada yang menghalang antara doanya dengan Allah. Okey.
Sebelum Muaz bin Jabal bertolak ke Yaman, Rasulullah SAW sempat menguji Muaz bin Jabal ni. Rasulullah menguji dia bagaimana cara dia akan berhukum jika dia diajukan masalah oleh orang-orang di Yaman. So Rasulullah tanya, bagaimana cara kamu menghukum? Jawab Muaz radhiyallahu anhu, dengan apa yang tertulis di dalam kitab Allah, maksudnya apa yang ada dalam Al-Quran. Rasul tanya lagi, jika tidak ada hukumnya di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran, kalau tak ada macam mana? Dengan sunnah Rasulullah SAW. So sabda Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah menolong utusan Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata lagi, wahai Muaz, mungkin kamu tidak akan bertemu lagi dengan aku selepas tahun ini. Sebab Rasulullah dah dapat bayangan, Rasulullah tahu dia akan dipanggil oleh Allah, akan diwafatkan oleh Allah tidak lama lagi. Mungkin kamu hanya akan melalui di tepi masjidku dan di tepi kuburku. Muaz bin Jabal bila dengar ini, dia pun menangis sebab dia apa yang Rasulullah kata ni, maksudnya Rasulullah akan wafat lah. Maknanya Muaz bila kembali ke Madinah tu, Rasulullah mungkin dah tidak ada. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Rasulullah telah membentuk satu pasukan tentera untuk diutuskan ke Syam sempena peristiwa pembunuhan ke atas bekas Gubernur Rom yang berbangsa Arab, Farwah bin Amr al-Juzami. Dia ni Gubernur bagi pihak Rom di daerah Ma'an, sebuah daerah yang di bawah jajahan Rom. So dengan terbunuh dia ni sebab dia masuk Islam, dia dibunuh kerana dia masuk Islam, maka Rasulullah mengutus tentera ke sana sebagai menuntut bela dan sebagai warning, amaran, mengugut Rom supaya jangan lagi lepas ni bertindak membunuh orang-orang ataupun rakyat dia yang memeluk Islam. Tak kira lah rakyat dia tu orang Arab ataupun bukan Arab, tapi kalau dia peluk Islam, kenapa nak dibunuh kan? So ini satu ugutan kepada Rom, jangan buat macam tu lagi, dan untuk mengembalikan kepercayaan bangsa Arab, sebab Rasulullah bercita-cita mahu semua Arab Islam. So dengan hantar di pasukan ni, Rasulullah harap dapat mengembalikan kepercayaan bangsa Arab. Maknanya kalau selain daripada macam Farwah ni yang meninggal ni, yang telah dibunuh ni, mungkin ada orang Arab Nasrani lain yang nak masuk Islam tapi dia takut. Dia takut dia akan diambil tindakan oleh tentera Rom, pihak berkuasa Rom, dibunuh ke, dipenjara ke, diseksa dan sebagainya. So kalau ada tindakan begini daripada pihak muslimin dari Madinah, so diorang akan lebih yakin lah, tidak ragu-ragu, tidak takut-takut untuk memeluk Islam. So Rasulullah perintahkan pasukan ini pergi ke perbatasan Balqa dan Darum di Palestin, yang mana pada waktu itu Palestin dalam jajahan Rom. Dalam pasukan ni ada ramai para senior, sahabat yang senior, termasuk sahabat-sahabat yang awal memeluk Islam, contoh Abu Bakar, Uthman, Ali dan lain-lain. Dan dalam pasukan ni juga ada ahli Badr, orang yang turut serta, sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar. Maknanya dia sebuah pasukan yang komplit dan semua ada daripada dulu sampai sekarang ni. Sahabat-sahabat yang awal dengan sahabat yang kemudian masuk Islam ada dalam tu. Pasukan yang besar, sangat besar. Tetapi Rasulullah, daripada pasukan yang ada ramai senior ni pun, Rasulullah pilih Usamah bin Zaid, seorang pemuda. Waktu tu umur dia kurang daripada 20 tahun. Kalau dalam buku teks kita dia tulis 17 tahun kan, tapi ada juga riwayat lain kata 18 dan sebagainya. Tapi yang pasti kurang daripada 20 tahun. Rasulullah pilih Usamah bin Zaid ni untuk mengetuai pasukan perang ke Syam. So sahabat-sahabat yang dalam pasukan ni, dia mempertikaikan, diorang kurang setujulah dipilih Usamah sebab dia muda, sedangkan dalam pasukan ni ada yang lebih tua kan. Yang lebih tua tu bagi diorang lebih berpengalaman kan, mungkin lebih mahir. Tapi yang mempertikaikan ni bukan sahabat-sahabat yang masyhur tu macam Abu Bakar, Umar, bukan sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat yang lain-lain lah, sebab pasukan ni besar kan, so banyak sahabat dalam tu. Sahabat yang lain dia mempertikaikan. Kenapa kalau kita fikir kenapa Rasulullah pilih Usamah bin Zaid? Satunya memang Usamah dia ada kelayakan. Usamah sebenarnya dia pernah turut serta dalam perang semenjak lebih kurang umur 15 tahun lagi. Lepas tu satu lagi kalau kita tengok, ayah dia itu Zaid bin Harisah pun syahid di Syam juga kan, syahid di Ma'an masa perang dengan Adi Mu'tah, masa perang dalam peperangan Mu'tah. Masa dalam peperangan tu Usamah bin Zaid pun turut serta. Dia sendiri menyaksikan ayah dia syahid. So sebagai semacam menuntut bela ke atas orang Rom yang telah membunuh ayah dia. So Usamah bin Zaid ni dipilih
oleh Rasulullah SAW untuk mengetuai tentera ke Syam. Allahu a'lam. Setelah sampai kepada Rasulullah SAW, berita tentang di kalangan para sahabat berlakunya perbincangan ataupun pertikaian tentang pelantikan Usamah bin Zaid sebagai ketua pasukan yang diutus ke Syam. Maka Rasulullah dalam keadaan sakit, Rasulullah berbalut kepala, pergi ke masjid dan berkhutbah, "Wahai manusia, jangan kalian menghalang-halangi pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Aku bersumpah jika kamu mempersoalkan kedudukan kepimpinan peperangan Usamah, berarti kamu juga mempersoalkan kepimpinan peperangan ayahnya sebelum ini." Sebab ayah Usamah ni, iaitu Zaid bin Harithah, anak angkat kesayangan Rasulullah SAW, pernah memimpin pasukan muslimin dalam peperangan Mu'tah. Dia dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang pertama. Dia ada tiga nama yang Rasulullah sebut. Zaid bin Harithah ni yang pertama. Siapa yang mempertikaikan Usamah, berarti dia mempertikaikan kepimpinan, keberanian yang diwarisi daripada ayah dia. Sebab tu Rasulullah kata siapa yang tidak setuju dengan Usamah ni, tidak setuju dengan Usamah jadi ketua, maksudnya dia tidak setuju juga dengan ayahnya dulu jadi ketua. Sesungguhnya Usamah sangat layak memikul amanah tersebut, sebagaimana ayahnya juga layak menerimanya. Bapanya dahulu adalah orang kesayanganku, dan beliau ini juga adalah di antara orang kesayanganku. Zaid bin Harithah tu asalnya hamba Rasulullah, tapi sebab dia dah lama bersama Rasulullah pun jadi sayang kat dia, dan Rasulullah ambil dia sebagai anak angkat. Usamah bin Zaid ni pun sama dah, sebagai anak kepada anak angkat kesayangan Rasulullah. Dia pun rapat dengan Rasulullah. Pernah satu hari Usamah bin Zaid dia tersadung dan luka pada atas kening dia. Rasulullah minta Aisyah radhiyallahu anha untuk membersihkan luka tersebut, tapi Aisyah waktu tu ada tengah buat urusan lain. Rasulullah sendiri merawat Usamah ni. Dia sedutnya darah daripada luka tersebut dengan mulut dia, kemudian diludah. Itu sayangnya Rasulullah pada Usamah ni. Masa pesta pembukaan Mekah pun Usamah antara dua orang yang mengiringi Rasulullah di sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah Usamah, sebelah lagi Bilal. Cuma tak ingat Usamah tu belah kanan atau belah kiri. Usamah dengan Bilal. So nampak dah di sini sayangnya Rasulullah pada Usamah ni. Pada zaman Umar Al-Khattab menjadi khalifah, ketika pembagian harta, anak Abu Bakar, anak Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar, dia mempertikaikan ayah dia memberi kepada dia satu bahagian, dan Usamah mendapat dua bahagian. So dia tanya kepada ayah dia, kenapa saya satu, Usamah dapat dua? Umar Al-Khattab memberi jawapan yang membuatkan Abdullah bin Umar ni tergamam. Dia kata, Usamah bin Zaid ni kesayangan Rasulullah lebih daripada kamu, lebih daripada anak dia lah, anak Umar tu. Sebagaimana ayah Usamah ni, Zaid bin Harithah tu, kesayangan Rasulullah lebih Rasulullah sayang daripada ayah kamu ni, daripada Umar Al-Khattab sendiri. Wahai manusia, berlaku baiklah kepadanya, ia salah seorang yang baik di antara kamu semua. Usamah bin Zaid tu Rasulullah bersaksi bahawa dia ni seorang yang baik. So Rasulullah perintahkan semua para sahabat taat kepada dia selama dia menjadi pemimpin. Dan Usamah ni sebenarnya dia pernah mengikuti perang semenjak usia lebih kurang 15 tahun kalau tak silap. 15 tahun dia pernah ikut perang. Dan dalam perang Mu'tah itu, dia hadir juga, dia turut bersama, dan dia sendiri menyaksikan ayah dia syahid. Maka sebab itulah Rasulullah pilih dia sebagai pemimpin untuk pasukan ke Syam ini. Masa Rasulullah beri khutbah ni masa hari ke-10 bulan Safar, hari ke-10 tahun ke-11 Hijrah. Waktu tu Rasulullah memang dah sakit berat dah. Bila Rasulullah cakap tu, habis Rasulullah berkhutbah ni, so pasukan tentera pun nak berangkat lah pergi ke Syam. Diorang berangkat pergi ke Syam, tapi diorang berhenti di Jurf. Jurf ni dia sempadan nak masuk ke Madinah. So keluar sikit daripada Madinah, berhenti di situ. Kenapa? Sebab diorang dah tahu dah Rasulullah sangat sakit. Kali terakhir masa diorang tinggalkan Rasulullah dalam keadaan sangat sakit. So dia nak tengok apa takdir Allah kepada Rasulullah ni, adakah dia wafat ke atau macam mana kan, ataupun dia sihat balik.
So hari ke-10 tu hari Sabtu, besoknya 11 hari bulan tu Usama ziarah Rasulullah. Rasulullah waktu tu Rasulullah macam tak boleh nak bercakap. Dia macam tak boleh bercakap, suara dia keluar tak keluar. Dan Rasulullah dia angkat tangan seolah macam nak mendoakan Usama. Lepas tu dia sapu tangan dia tu ke muka Usama. So Usama pun bertambah sedih lah kan. Mata dia berkaca-kaca, berlinangan air mata. So seolah-olah macam Rasulullah buat tu, seolah macam Rasulullah doa keberkatan dia kan. So Usama pun bertambah semangat lah, ready, bersedia untuk memimpin pasukan perang. Jadi dia kembali kepada pasukan dia selepas itu di Jurf. Tapi masih keesokannya Usama bin Zaid masih rasa tidak sedap hati. Maka hari Isnin 12 Safar 11 tahun ke-11 Hijrah, sekali lagi Usama bin Zaid pergi menziarahi Rasulullah SAW. Tetapi kali ini Usama dapati Rasulullah semacam kembali sihat, nampak macam dah nasihat balik dah. Sebab Rasulullah dah boleh bercakap dah pun. Kalau siapa yang ikuti video Ustaz tentang kematian Rasulullah SAW, kewafatan Rasulullah SAW, hari terakhir sebelum Rasulullah wafat tu, hari terakhir tu Rasulullah nampak macam segar sebab dia sempat menyelak tirai yang memisahkan antara rumah dia dengan Masjid Nabawi. So dia sempat selak tirai tu, dia tengok kaum muslimin tengah solat subuh. Yang kaum muslimin yang solat subuh tu pun nampak dia orang pun rasa gembira sebab dia ingatkan Rasulullah dah sihat. Sama juga macam Usamah ni, dia tengok Rasulullah pun boleh bercakap. Rasulullah kata pergilah berangkat, tangguh lagi, pergilah berangkat ke Syam. So Usamah pun kembalilah kepada pasukan dia. Tapi baru saja nak bergerak, tiba-tiba sampai utusan yang dikirim oleh ibu dia, Ummu Aiman. Ummu Aiman kirim surat utusan bagi tahu Usama bin Zaid bahawa Rasulullah telah wafat. Jadi Usama pun perintah tentera dia untuk kembali ke Madinah. Wallahu alam. Setakat ini saja untuk pelajaran kali ini. InsyaAllah bertemu lagi dalam pelajaran seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.